Kopi Ranggayan Jomoyo Natanando Adau Numah, saya Hikmah Jeni. Ketua Menteri berkata sistem pentadbiran yang diamalkannya sepanjang 2 tahun memerintah bukanlah sekadar pembinaan bangunan pencakar langit. Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal berkata sistem pentadbiran yang diamalkannya sepanjang 2 tahun memerintah bukanlah sekadar pembinaan bangunan-bangunan pencakar langit. Sebaliknya, tugas Ketua Menteri beliau membina nilai-nilai dalam diri masyarakat dan pemimpin kerana hanya dengan amalan yang baik itu barulah kerajaan yang ada dapat menyediakan satu masa depan yang baik kepada generasi yang akan datang. Katanya sebab itulah sepanjang pemerintahannya beliau tidak berkompromi dengan amalan integriti yang baik agar kualiti perkhidmatan kepada rakyat dapat ditingkatkan. People ask me, apa yang kerajaan led government buat di Sabah ini? Tidak nampak. I don't build hotel. It doesn't belong to me. I don't build tall buildings, but I build values among all Sabahan. That is not sin. Itu tidak nampak. Tapi dalam jiwa kita, we build values in life. The right thing, clarity in our life, that is indeed very crucial for us. Kalau kita tidak hanya bangunan tinggi-tinggi, pencakar langit, tapi akhirnya kita bertengkar, bergaduh, berperang, what does it mean for generations to come? We are not building for our generations. We are building for the generations to come. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Perasmian Pecah Tanah Dewan Serbaguna Sekolah Menengah Advent Tamparuli hari ini. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata salah satu perkara yang menjadi asas kepada pentadbirannya ialah diversiti dalam kepimpinan kerana hanya dengan menghargai kepelbagaian kaum yang ada, barulah perpaduan di negeri ini dapat dikekalkan. Bukan kita pilih orang. Siapa yang kita naikkan pangkat? Saya letak sesuatu staf keuangan orang dusun dari Ranau itu. Saya letak pengarah tanah dan ukur orang Cina itu menjadi pengarah tanah dan ukur. I don't value just because dia punya kaum dia punya agama dia. Tapi saya menilai perkhidmatan mereka because if they can do a good job, Sabah will be very prosperous state. What is the meaning? You vote for your own race. You vote for your own people, but they haven't done anything. When I took over the leadership of the state of Sabah, how many chief ministers in this state of Sabah recognize the Christian? I announced Christmas as a public holiday in Sabah. Never. Not Pairin, not PBS, no other government have done that. Tapi di bawah kerajaan warisan, kita umumkan Christmas sebagai cuti umum. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata bagi segelintir pemimpin politik, mereka masih memainkan persoalan apa yang dilakukan warisan selama memerintah, namun hakikatnya pemerintahan kerajaan terdahulu lebih teruk. Sebagai contoh, katanya lebih 570 sekolah daif wujud di negeri ini disebabkan pemimpin terdahulu tidak mempunyai nilai-nilai yang cukup untuk memperjuangkan hak rakyat. Sekolah-sekolah kita 570 yang daif. Saya pergi Long Pasir, tanda sekolah pun tidak ada. Tanda sekolah pun tidak ada. Budak mau buang najis, dia mau kincing lari pergi atas bukit. Bayangkan, kesian budak-budak ini. Bilik guru pun tidak ada. Saya beritahu dengan guru besar, you build it up, sudah siap kemudahan dia. Guru bilik dia, tandas budak-budak sekolah. Saya pergi Tongot, dia punya hostel pun tidak cukup. Saya pergi sana dengan Tan Sri Richard Melanjun. Tidak cukup hostel. Budak jalan jauh, dia punya perjalanan, dia mau masuk pergi sekolah tidak cukup. We build hostel for the students to live, to stay. That's what we have done, and more to come yang ada untuk kepentingan rakyat kita di peringkat negeri Sabah.
Bantuan yang diberikan Kerajaan Parti Warisan Sabah kepada gereja dan sekolah bukan Islam amat dihargai. Presiden SDA Mission Sabah Pastor Nelson G. Bendah menyambut baik segala bantuan yang diberikan kepada penganut Kristian SDA sepanjang pemerintahan Parti Warisan Sabah Warisan sejak 2018. Beliau berkata masyarakat Kristian SDA adalah antara yang bertuah dengan keprihatinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal dalam menyalurkan pelbagai bantuan kepada institusi-institusi agama. Katanya Datuk Seri Muhammad Syafiee juga adalah satu-satunya Ketua Menteri yang menjejakkan kaki di Sekolah Menengah Advent Tamparuli, malah turut memberikan sumbangan untuk pembangunan sekolah berkenaan. Dalam 2 tahun ini, Gereja Seventh-day Adventist Mission of Sabah pada tahun 2018 kita menerima 1 juta dari kerajaan. Dan pada tahun 2019 dia meningkat lagi kepada 1.1 juta. Dan kita percaya tahun berikutnya juga akan bertambah nanti. Bukan sahaja gereja kita menerima bantuan, tetapi sekolah kita juga menerima bantuan daripada kerajaan negeri. Di mana sekolah yang saya sebutkan di sini adalah kedua-dua sekolah menengah Advent Tampaluri dan sekolah menengah Advent Goshen yang berada di Kota Marudu. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian pecah tanah Dewan Serbaguna Sekolah Menengah Advent Tamparuli hari ini. Majlis pecah tanah itu disempurnakan Datuk Seri Muhammad Syafiee yang mengumumkan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit untuk pembangunan sekolah mubalik itu. Nelson berkata selain berjiwa rakyat, sistem pentadbiran Datuk Seri Muhammad Syafiee yang menolak ekstremisme dan memberi keadilan kepada semua agama di Sabah adalah penting dalam mengekalkan penyatuan rakyat di negeri ini. Sesungguhnya kita bersyukur dan bertuah kerana negeri Sabah di bawah pimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri yang senantiasa komited dalam tugasnya sebagai pemimpin yang berwibawa mengangkat agenda penyatuan nasional demi mempertahankan perpaduan sejagat di negeri ini sehingga kita senantiasa menikmati kehidupan yang harmoni. Kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada yang amat berhormat Ketua Menteri atas makluman yang dikeluarkan pada bulan Mac bahawa kerajaan negeri mempedulikan dan prihatin dengan kesulitan rakyat Sabah berikutan penularan wabak COVID-19. SPR giat melakukan persiapan bagi mengendalikan pilihan raya Sabah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi mengendalikan Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 dengan memastikan protokol kesihatan dan keselamatan dipatuhi agar proses demokrasi itu berjalan lancar. Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Sharom berkata, norma baru dan pematuhan prosedur operasi standard SOP adalah antara keutamaan dan mesti diambil serius oleh semua pihak pada pilihan raya Sabah bulan depan bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Katanya penambahbaikan terhadap SOP pengendalian pilihan raya dalam situasi COVID-19 akan dilakukan berasaskan keadaan semasa di Sabah yang menyaksikan 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dipertandingkan. Azmi berkata aspek terpenting adalah calon, juntera-parti serta pengundi mengutamakan keselamatan kesihatan dan kebersihan semasa menunaikan tanggungjawab demokrasi itu. Katanya bagi calon terlibat, SOP yang ada sekarang adalah terhad dari segi bilangan orang yang boleh datang mendengar ceramah. Tempat ceramah juga mesti boleh dikawal. Ada pemeriksaan suhu orang ramai serta nama dicatatkan bagi memudahkan pengesanan kontak. Tambahnya kehadiran maksimum orang ramai ialah 250 orang berasaskan keluasan tempat. Jika tempat itu kecil bermakna bilangan yang hadir juga kecil serta tidak boleh bersalam dan berpeluk dengan orang ramai.
Dun Sabah dibubarkan 30 Julai lalu. PRU Dun Sabah ke-16 ditetapkan pada 26 September, manakala hari penamaan calon pada 12 September. Sejumlah 1.12 juta pemilih berdaftar layak mengundi di 73 kawasan Dun. Kos mengendalikan pilihan raya di Sabah dianggarkan RM186 juta. Seramai 30,540 petugas dilantik untuk mengendalikan proses pilihan raya yang menyediakan 741 buah pusat mengundi dengan 2,540 saluran. Dun Tulid di Keningau menyaksikan kemasukan lebih 500 ahli baru ke Parti Warisan Sabah. 564 ahli Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS dan Parti Solidariti Tanah Airku STA dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tulid menyertai Parti Warisan Sabah Warisan. Mereka adalah dari pusat daerah mengundi Lanas. Lebih 550 keahlian baru daripada PBRS dan juga STA pada hari ini memperlihatkan kedudukan Dun baru ini di Tulid semakin baik. Dan harapan kita supaya momentum ini akan kita teruskan. Tapi rata-rata yang kita lihat pada hari ini, penerimaan mereka ini agak baik. Oleh kerana mereka ini telah hilang keyakinan kepada kepimpinan PBRS terutamanya dan STA yang selama ini puluhan tahun tidak ada pembangunan, masalah tanah tidak dapat diselesaikan. Itu juga dengan masalah-masalah lain seperti air dan lain-lain. Dan kita berharap menjelang sahaja penanaman calon kita, mungkin kita masih ada lagi lebih kurang 1 bulan daripada sekarang untuk mempersiapkan jentera di peringkat Dun Tulid, itu juga dengan di Dun Suk nanti. Mudah-mudahan kita berharap supaya kemenangan ini, kalau ada usaha yang begitu baik ini, tidak mustahil untuk kita menawan kedudukan Dun Tulid ini nanti. Menurut Datuk Peter, dalam tempoh 26 bulan pemerintahan Kerajaan Parti Warisan Sabah, nasib penduduk Sabah sentiasa mendapat pembelaan, baik dari segi bantuan COVID-19 dan juga penyerahan geran tanah yang telah lama ditunggu-tunggu penduduk kampung. Dan saya percaya yang berhormat juga akan teruskan usaha-usaha ini. Mudah-mudahan kita akan diberi mandat yang baru, dan hari ini juga saya menerima memorandum untuk mereka mendapatkan tanah lebih 10,000 ekar di kawasan Tulid dan juga di kawasan Suk ini. Dan itu akan kita lihat kiranya ini merupakan hak milik yang perlu diberikan kepada orang kampung. Bagi saya tidak ada masalah. Oleh kerana kita berhak membantu orang-orang kampung untuk kedudukan kebajikan mereka ini berada di dalam kedudukan yang baik. Oleh kerana tidak ada guna satu kerajaan yang kaya tetapi orang kampung susah. Itu bukan kerajaan nama dia. Kita mau kerajaan yang stabil tetapi kehidupan orang-orang kampung, orang-orang Sabah ataupun masyarakat terutama di Tulid ini mempunyai kedudukan yang tidak begitu susah. Dan itulah kerajaan yang kita akan wujudkan selepas pilihan raya nanti ini. Seorang tahanan wanita warga Filipina di Semporna disahkan positif COVID-19 kemarin. Dianggarkan lebih 100 individu termasuk pegawai dan anggota polis Ibu Pejabat Polis Daerah Semporna diarah menjalani ujian saringan berikutan seorang tahanan lokap wanita warga Filipina disahkan positif COVID-19 kemarin. Menurut sumber, jumlah itu turut membabitkan pegawai dan anggota pasukan Gerakan AM, PGA dan tahanan lokap Balai Polis berkenaan. Ketika ini, pasukan perubatan masih dalam proses mengenal pasti semua kontak rapat pesakit bagi menjalani ujian saringan tersebut. Sementara itu, Pusuruja Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata, wanita warga Filipina berusia 29 tahun itu ditahan PGA ketika cuba menyeludup masuk secara haram dari negara jiran ke Semporna Ahad lalu. Suspek antara 10 pendatang asing tanpa izin Pati yang ditahan ketika cuba menyeludup masuk ke negara ini secara haram menggunakan sebuah bot PAM di antara perairan Pulau Bohidulang dan Pom-Pom. Suspek kemudiannya ditempatkan di lokap tahanan sementara sebelum dibawa ke klinik kesihatan Semporna untuk menjalani ujian saringan COVID-19 sehari selepas ditahan. Menurut Hazani, keputusan ujian saringan COVID-19 yang mengesahkan wanita itu positif virus itu diperolehi pada jam 11 pagi kemarin.
Ketika ini, semua parti yang menaiki bot bersama suspek, tahanan lokap dan pihak berkuasa yang berurusan atau melakukan kontak rapat dengan pesakit diarahkan menjalani ujian saringan COVID-19 dan dikuarantin selama 14 hari. Katanya prosesnya cemar juga dilakukan di seluruh kawasan Ibu Pejabat Polis Daerah Sempurna, terutamanya lokap yang menempatkan suspek wanita itu. Palat-palat, kopi nama toko kago, saya Hikmah Juni.